Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagus. Semua boleh duduk. Baik. Perkara pertama sekali saya akan ambil kehadiran awak semua. Saya minta awak semua tolong angkat tangan. Okey, saya akan sebut nama seorang-seorang, boleh? Okey, nama pertama sekali Haznil, ada. Okey, ada. Rujahan, ada. Asri, ada. Nazhan, ada. Ali pun ada. Dan terakhir sekali Abu. Okey, ada. Bagus. Semua hadir. Tahniah. Okey. Jadi sebelum saya start pengajaran saya hari ini, saya nak minta tolong awak semua duduk dalam keadaan yang selesa, duduk dalam keadaan yang bersedia. Boleh? Okey, saya bagi awak masa bersedia dulu, boleh? Okey, semua dah bersedia? Bagus? Okey. Jadi saya nak start pengajaran saya hari ini dengan satu benda yang saya bawa daripada rumah. Dan saya akan tunjuk dekat awak semua. Saya minta tolong awak semua, tolong bagi tahu saya ataupun tolong buat perkaitan apa yang saya nak tunjuk ni dengan pembelajaran kita minggu lepas. Boleh? Okey, make sure semua dah bersedia, boleh? Okey. Okey, semua pandang ke hadapan. Okey, semua tengok depan. Okey, tengok apa yang saya pegang ni. Nampak? Semua pandang ke hadapan. Boleh? Cuba, siapa nak teka? Apa dia? Ya, Asri. Betul. Asri bagi tahu saya ini adalah kereta kawalan jauh. Okey, bagus Asri. Okey, sekarang saya nak tanya awak semua. Saya yakin awak semua pernah main kereta kontrol ni ataupun kereta kawalan jauh ni. Betul? Masa kecil-kecil dulu kita semua pernah main. Okey, tapi sebenarnya kita tahu tak apa sebenarnya yang berada dekat dalam kereta kawalan jauh ni? Siapa tahu? Tak tahu? Okey, tak apa. Saya akan buka dan saya nak awak tengok apa yang ada dekat dalam kereta ni. Okey, dan cuba buat perkaitan. Okey, cuba bagi tahu saya tentang pembelajaran kita minggu lepas dan apa yang saya akan tunjuk ni. Boleh? Okey. Semua tengok depan. Okey, siapa nampak? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Ya, Haznil. Okey, betul. Haznil bagi tahu saya dia nampak papan litar. Okey, papan litar dengan wire. Betul? Okey, cuba bagi tahu saya Haznil, apa yang awak boleh kaitkan dengan pembelajaran kita minggu lepas? Okey, betul. Haznil bagi tahu saya minggu lepas kita belajar tentang kerja-kerja pematrian. Betul? Secara teori dalam kelas minggu depan, betul? Jadi hari ini saya tunjuk ni papan litar ni. Haznil bagi tahu saya dekat papan litar ni dah ada kerja-kerja pematrian. Nampak? Semua boleh nampak? Okey? Bagus Haznil, boleh duduk. Okey. Jadi itu yang saya nak ajar awak semua hari ini. Okey, minggu lepas kita dah belajar kerja pematrian secara teori. Hari ini saya akan ajar awak buat kerja pematrian secara praktikal ataupun secara amali, secara real. Awak semua yang akan buat sendiri. Boleh? Jadi kalau boleh semua bersedia dengan peralatan masing-masing. Okey, kalau boleh cuba siapa boleh bagi tahu saya apa peralatan yang perlu ada dalam kerja pematrian yang kita dah belajar minggu lepas. Cuba bagi tahu saya apa dia. Ya, Nazhan. Betul, saka. Lagi apa? Soldering iron. Lagi apa? Sponge. Lagi timah. Betul. Lagi komponen elektronik dan stripboard. Banyak lagi, betul? Okey, bagus. Itu menunjukkan yang awak semua ingat apa yang saya ajar minggu lepas dan awak faham. Okey, bagus. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita start dengan kerja amali kita, dengan kerja pematrian kita secara praktikal, saya akan ajar awak satu benda yang paling penting. Okey? Nama dia adalah langkah keselamatan semasa kerja pematrian. Boleh? Okey, sebab apa? Sebab langkah keselamatan ni penting. Sebab apa? Kerja pematrian ni menggunakan peralatan seperti soldering iron. Kita tahu dia adalah panas. Okey, jadi boleh mendatangkan kecederaan. Jadi dengan langkah keselamatan ni, okey, mudah-mudahan tak ada kemalangan ataupun kecederaan yang berlaku. Okey? Bagus. Okey, jadi kita nak belajar tentang langkah-langkah keselamatan secara semasa kerja-kerja pematrian berlaku. Okey, jadi yang pertama sekali kita ada kita kena tahu 4 langkah keselamatan. Yang pertama sekali saya tulis dekat sini. Okey, langkah keselamatan. Okey. Okey. Boleh nampak? Saya datang kat tempat awak dulu, saya nak tengok boleh nampak ke tidak. Okey, boleh.
Okey, langkah keselamatan ada 4. Yang pertama sekali adalah saya tulis dekat sini tempat selesa dan lapang. Boleh? Yang pertama sekali tempat selesa dan lapang. Okey, kita perlu buat kerja pematrian kita di tempat yang selesa dan lapang. Okey, kita jangan buat dekat tempat yang crowded, yang ramai orang. Okey, sebab apa? Kita menggunakan peralatan yang berbahaya, soldering iron yang panas tu. Okey, jadi kalau tempat yang crowded boleh ganggu fokus kita. Okey, jadi boleh mencederakan. Okey, di kuat ini boleh mencederakan. Okey, yang kedua, jangan sentuh hujung besi soldering iron. Boleh? Okey, jangan sentuh hujung besi soldering iron. Sebab apa? Dia panas. Okey, berbahaya. Jadi berhati-hati semasa buat kerja pematrian. Okey, dan yang ketiga adalah letakkan soldering iron pada pemegangnya. Boleh? Okey, letakkan soldering iron pada pemegangnya. Okey, masa kita buat kerja-kerja pematrian, kita jangan letak bersepah. Okey, soldering iron tu panas, jadi kita jangan letak dekat atas lantai ataupun ke atas meja. Okey, sebab kita takut kalau ada bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas, semua berbahaya. Kita juga boleh tersentuh kena kulit dan melecur. Okey? Dan yang terakhir sekali, elak hidu asap. Okey, elak hidu asap. Okey, semasa kita buat kerja pematrian, kita tahu akan ada asap yang keluar. Okey, asap tersebut mengandungi plumbum. Okey, jadi ia membahayakan keselamatan kita. Okey, boleh mengakibatkan penyakit. Okey, jadi sebab tu kita kalau buat kerja pematrian, kita kena buat dekat kawasan yang lapang, kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik. Okey, boleh? So itu sahaja langkah-langkah keselamatan, ada 4. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Jelas? Tak ada? Okey, baik. Saya akan tunjuk dekat awak, saya akan ajar dekat awak cara kita buat kerja pematrian secara praktikal dengan kaedah yang betul. Boleh? Okey, jadi yang pertama sekali, saya nak awak semua bahagi kepada 3 kumpulan. Awak semua ada 6 orang, betul? Jadi bahagi kepada 3 kumpulan yang bermaksud satu kumpulan 2 orang. Boleh? Okey, semua dah ada kumpulan? Bagus. Okey, jadi apa yang saya nak, saya akan demonstrasikan dulu. Okey, kerja-kerja pematrian secara praktikal saya akan demonstrasikan dulu. Okey, jadi saya nak awak semua datang ke hadapan, datang ke meja saya. Saya akan tunjuk dekat awak cara, saya akan demonstrasikan dekat awak cara-cara melakukan kerja pematrian yang betul. Okey? Lepas tu baru awak buat sendiri secara berkumpulan. Boleh? Okey, jadi datang ke hadapan mengikut kumpulan masing-masing, datang dan tengok demonstrasi saya. Boleh? Okey. Okey. Jadi semua datang ke hadapan. Okey, datang dalam kumpulan. Okey, perhatikan saya akan mendemonstrasikan cara-cara untuk kita melakukan kerja-kerja pematrian. Okey, boleh? Okey, semua dah bersedia? Okey, jadi apa yang kita perlu ada untuk kita lakukan pematrian? Okey, yang pertama sekali, of course kita perlu ada, ini yang paling penting, soldering iron. Okey, ini bahaya. Ni yang saya cakap tadi, langkah-langkah keselamatan kita, jangan sentuh hujung besi ni sebab dia panas. Okey, boleh melecur kulit. Jadi kita kena pastikan, okey, kalau kita tak guna, letak dekat pemegang dia. Okey. Okey, jadi kalau kita dah panaskan kita punya soldering iron, macam mana kita nak tahu dia dah panas ke belum? Kita touch pada span. Okey, kita boleh dengar bunyi. Jadi bermaksud dia dah panas. Okey, hati-hati semasa buat pematrian. Okey, baik, seterusnya apa yang kita perlu ada? Macam biasa kita perlu ada cutter dan pelayar muncung tirus. Okey, cutter untuk kita potong kita punya komponen, kaki komponen untuk kita potong, untuk kita menjalur wayar. Okey. Jadi seterusnya kita perlu ada timah ataupun kita panggil dia sebagai solder lead. Okey. Apa lagi? Seterusnya kita perlu ada saka. Okey, saka ni berfungsi untuk kita desoldering ataupun kita nyah patri. Okey, contoh kalau kita ada lakukan kesilapan dekat kita punya pematrian, jadi kita boleh gunakan ni. Okey, solder saka untuk kita sedut balik kita punya timah yang salah tu. Okey, itu saka. Okey.
Okey, dan kita ada ini stand untuk kita hold ataupun kita pegang kita punya strip board untuk kita buat pematrian macam tu. Okey, kita akan pegang kita punya strip board macam tu. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, sebab apa? Kita masa kita buat pematrian kita tak boleh letak bawah macam ni. Okey, tak boleh kita jatuhkan strip board kita dekat atas lantai ataupun dekat atas meja macam ni. Okey, jadi kita perlu ada holder. Okey. Baik. Seterusnya kita nak sekat pasal strip board. Okey, sekarang kita tengok pada strip board ni. Jadi kita nak tengok dekat mana yang sepatutnya kita patri. Okey, dia ada dua bahagian, satu warna hijau dan satu lagi warna gold macam ni. Okay, macam warna gold dan orange macam tu. Okey, jadi kita akan patri di bahagian sini. Okey, jadi kita akan masukkan komponen kita daripada bahagian hijau ni, atas ni. Okey, jadi kita akan patri di bahagian sini. Jadi pematrian akan berlaku dekat sini. Okey, timah awak tu semua akan berada di sini. Okey, persoalan dia macam mana connectivity dia ni? Kita nak kena tahu connectivity dia, sama ada dia horizontal ataupun dia vertical. Kalau kita pandang macam ni. Okey, horizontal ataupun vertical. Macam mana? Okey, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, okey, nampak? Kalau kita perhatikan pada strip board kita, dia ada macam line yang straight macam ni. Okey, dia turun ke bawah macam ni. Ni kalau kita pandang macam ni. Kalau kita pandang macam ni, kita nampak dia straight ke horizontal macam ni. Okey, bermaksud connectivity dia berada pada straight sini. Okey, dia menurun macam ni. Okey, dia bukan ke kanan, dia bukan horizontal macam ni. Kalau kita pandang macam ni, okey, dia akan ke kanan, dia horizontal. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan? Okey, untuk mudahkan kefahaman, kita nak tahu dia punya connectivity. Ni penting sebab apa? Kita tak nak silap semasa pematrian berlaku. Okey, kan dah siap pematrian, kita baru sedar yang kita salah patri. Okey, kita gunakan multimeter untuk kita check connectivity dia. Okey, jadi kita set kepada connectivity, kita nak check connectivity. Kalau dia ada connectivity, dia akan berbunyi macam tu. Okey, jadi kita tengok macam saya cakap tadi. Okey, connectivity dia nampak line ke bawah ni. Okey, sepatutnya dia berada di bawah, dia akan vertical macam ni, menurun ke bawah. Okey, dia takkan jadi macam ni. Okey, kalau tak percaya kita cuba. Okey, saya cuba horizontal ke kanan, jadi dia memang takkan ada bunyi sebab dia tak ada connectivity. Nampak? Tak ada bunyi. Okey, tapi kalau saya cuba dia secara horizontal, tadi saya cuba secara horizontal, sekarang saya nak cuba secara vertikal ke bawah, jadi dia sepatutnya ada connectivity. Nampak? Dengar? Itu menunjukkan connectivity dia ke bawah. Macam saya cakap tadi, kita nampak line dia. Okey, itu strip board. Okey, baik. So seterusnya kita dah tahu, kita dah boleh start kita punya pematrian, kerja pematrian. Okey, apa yang ada pada saya ada perintang. Okey, dan saya ada jumper wire. Okey, saya ada 3 jumper wire dekat sini. Okey, dan saya ada LED. Okey, jadi yang pertama sekali saya akan tunjuk cara kita nak solder jumper wire dulu. Okey, katakan saya nak ambil warna hitam. Okey, jumper wire warna hitam. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena potong dulu. Okey, mengikut kesesuaian, okey, mengikut kehendak kita. Sekejap. Okey, potong mestilah guna cutter. Baik. Nampak? Okey, katakan macam ni. Okey. Jadi kita kena jalurkan dulu. Okey. Terlalu panjang, tak apa. Nanti kita potong. Okey. Boleh. Baik. Sekarang pada saya dah ada jumper wire. Okey, jadi kita dah boleh solder jumper wire, betul? Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Okey, kita bengkokkan ni, kaki dia ni kita bengkokkan. Sebab kita nak masukkan dia, bengkokkan guna plier ni. Okey. Boleh? Masukkan dekat sini. Okey, sebab apa? Soldering akan pematrian akan berlaku dekat sini, timah akan berlaku dekat bawah ni. Jadi kita masukkan daripada atas ni. Okey. Okey. Boleh nampak?
Macam tu. Okey. Nampak? Hitam. Okey. Jadi dekat sini kita boleh bengkokkan dia punya kaki. Okey, dia punya ni kita boleh bengkokkan. Okey, jadi mudahkan kerja untuk kita patri yang bahagian sini dulu. Okey, di bahagian sini dulu. Okey. Jadi apa yang kita perlukan? Stand ataupun holder untuk pegang kita punya strip board. Okey, boleh nampak? Saya akan patri di bahagian sini. Okey. Jadi kita perlukan timah. Okey, ini timah. Nampak? Okey. Jadi step dia, kita jangan letak timah terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Okey, jadi kita touch dulu soldering iron pada kaki ni. Okey, touch dulu, kemudian baru kita letak timah. Kemudian kita angkat dulu soldering iron, baru kita angkat timah dia. Boleh? Baru dia punya timah tu dalam keadaan yang cantik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Okey, nampak? Semula saya tambah lagi sikit. Nampak? Boleh? Boleh nampak? Okey. So seterusnya kita boleh buat kaki yang kedua. Ni kita boleh tegakkan semula. Okey. Okey, kita buat kaki yang kedua. Okey. Kita perlukan timah lagi sekali. Boleh nampak Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit. Okey. Nampak? Okey. Baik. Jumper wire settle. Seterusnya saya akan tunjuk cara untuk kita patri perintang. Okay, macam mana kita nak patri perintang ni? Nampak ni jumper wire kita dah patri. Okey, kita dah patri. Nampak? Okey, so sebelum tu saya terlupa. Sekejap. Okey, sebelum tu nampak tak dekat sini ada kaki lebihan? Jelas tak? Okey, ada kaki lebihan. Yang ni kita kena potong. Okey, kena potong. Okey, guna cutter. Okey, kena potong guna cutter. Boleh? Okey, seterusnya saya akan tunjuk cara untuk kita mematri perentang. Boleh? Okey, yang pertama sekali apa yang kita perlu buat, kita perlu bengkokkan dulu kaki perentang. Bengkokkan dulu. Okey, mengikut kehendak kita. Okey, bengkokkan dulu. Okey. So macam biasa, masukkan. Okey. Nampak tu? Jadi kita akan patri dekat bahagian belakang. Jadi ini kita boleh bengkokkan dulu. Okey, bahagian sini kita boleh bengkokkan dulu. Okey, supaya mudah untuk kita patri di bahagian sini. Boleh? Jadi kita guna holder ni macam biasa. Okey. Nampak? Boleh nampak? Okey. Kita teruskan. Bismillah. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit. Macam tu. Boleh? Okey, seterusnya kita boleh buat yang bahagian sini pula. Okey. Saya panjangkan dulu timah. Okey. Ingat, kita letakkan soldering iron pada kaki komponen. Kemudian baru letakkan timah. Okey, kemudian bila timah dah cair, angkat soldering iron dulu baru timah. Okey, itu cara yang betul. Boleh? Nampak? Okey, nampak kemas kan? Okey, jadi seterusnya macam tadi kita perlu potong kaki lebihan ni. Okey? Nampak ni, kita kena potong guna cutter. Okey. Okey, settle. Dan yang terakhir sekali saya akan tunjuk dekat awak cara nak patri LED. Okey, sama saja, kita perlu bengkokkan dia punya kaki dulu. Okey, mengikut kehendak kita macam mana. Okey, katakan macam ni. Pak, bengkokkan.
Boleh? Baik. Kemudian masukkan. Okey, nampak? Masukkan. Dan macam biasa kita boleh bengkokkan dulu bahagian yang antara satu. Okey, sebab kita memudahkan kerja kita untuk kita solder. Boleh? Okey, kita boleh bengkokkan dulu. Okey, kalau kita perasan dekat sini masih ada kaki lebih jadi kita kena buang. Kena buang kaki lebih ni. Sekejap, kata saya ketat. Okey. Nampak? Okey, jadi kita dah boleh solder LED kita. Nampak bahagian sini. Okey. Okey, nampak? Boleh letakkan soldering pada kaki komponen, baru timah. Apabila timah dah cair, baru kita angkat soldering iron dulu. Okey, macam tu. Boleh? Nampak? So seterusnya kita tarik pula kaki yang lagi satu ni. Dan kita solder bahagian lagi satu. Boleh? Nampak? Nampak? Baru dia kelihatan kemas. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit. Okey, seterusnya kita potong kaki lebihan ni. Okey, ni kita kena potong. Okey. 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 Potong sampai habis sampai dia tak timbul lagi. Boleh? Okey. Jadi kita nampak ini kaedah solder yang betul. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak guna saka. Ni saka. Okey, macam mana kita nak guna saka kalau kita salah patri. Contohlah, katakan kita terpatri banyak. Okey, contohlah. Ini sekadar contoh. Nampak? Katakan dia dah nampak sekejap Okey, katakan kita dah terpatri banyak macam tu. Apa kita nak guna? Macam mana kita nak cabut balik timah tu? Kita gunakan saka. Okey, pertama sekali kita tekan saka kita. Panaskan semula timah kita ni yang dah kering ni, kita panaskan semula. Bila dia dah nampak cair tu, kita tekan saka kita dan dia dah sedut. Betul? Okey, macam tu. Okey. Baik, itu sahaja. Okey, kita tengok saya dah tunjuk dekat awak cara untuk solder jumper wire, perintang dan juga LED. Okey, jadi dalam kumpulan, saya berikan awak 3 jumper wire. Okey, dan saya akan berikan setiap kumpulan perintang dan juga beberapa komponen LED. Okey. Dan saya akan bagikan setiap satu kumpulan strip board. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ini antara murid-murid saya yang sebelum ni, dia orang pernah buat macam ni contoh. Jadi awak boleh buat ikut kreativiti awak sendiri. Okey, jadi sekarang balik semula kepada di tempat masing-masing awak semua. Okey, duduk dalam kumpulan. Saya akan agihkan komponen-komponen yang awak kena buat. Okey. Okey, duduk dulu. Okey. Semua dah duduk dekat tempat masing-masing, dah duduk dalam kumpulan. Okey. Semua pandang saya dulu. Okey, tadi awak dah saksikan saya demonstrasikan dekat awak, saya tunjukkan cara-cara mematri, kerja mematri dengan betul, dengan kaedah yang betul. Okey, jadi sebelum awak start, sebelum awak mula buat kerja pematrian mengikut kumpulan masing-masing, saya nak tanya, ada tak persoalan? Apa-apa yang mungkin awak tak faham ataupun tak jelas, boleh tanya dekat saya sekarang. Tak ada? Okey, jelas semua. Okey, bagus. Jadi apa yang saya nak buat sekarang, saya akan bagi dekat setiap kumpulan jumper wire dan beberapa komponen dan juga strip board. Saya akan bagi juga strip board setiap satu kumpulan. Jadi kumpulan 1 dulu. Kita ada 3 kumpulan, betul? Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Bagus. Saya bagi masa dalam 15 minit, 10 hingga 15 minit. Cuba siapkan. Ingat, buat dalam kumpulan bekerjasama. Apa yang awak tengok tadi, apa yang awak faham,
apply dekat kerja amali awak sekarang. Boleh? Jadi saya nak awak buat mengikut kreativiti masing-masing. Okey, mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Boleh? Saya bagi masa dalam 10 hingga 15 minit. Okey, dan saya dalam masa yang sama saya akan datang ke setiap kumpulan demi kumpulan dan saya akan pantau. Boleh? Kalau ada apa-apa persoalan boleh angkat tangan dan saya akan datang ke kumpulan awak. Boleh? Okey, jadi teruskan, boleh mula. Okey, baik, kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 dah start untuk potong wire jumper. Okey, kumpulan 2 dah start soldering LED. Dan kumpulan 3 soldering perentang. Okey, bagus. Okey, kumpulan 1 pastikan awak punya soldering iron diletakkan dekat pemegang dia. Okey, jangan letak dekat atas meja. Okey. Okey, baik. 4 minit dah berlalu. Okey, kumpulan 2 dah start mematri komponen yang terakhir. Okey, bagus. Dan kumpulan 2, okey, kumpulan 2 sedang mematri LED. Bagus. Okey, ingat kumpulan 2 jangan elakkan, okey, elakkan hidup asap, okey, sebab berbahaya. Cuba elakkan. Ingat balik langkah-langkah keselamatan yang kita dah belajar tadi. Okey, kalau ada apa-apa soalan, angkat tangan, saya akan datang ke tempat awak. Okey. Okey, 7 minit dah berlalu. Kumpulan 1 hampir siap. Kumpulan 2 dah nak siap dan kumpulan 3 dah siap. Okey, bagus. Kumpulan 2 siap, bagus. Dan kumpulan 1 pun telah siap. Okey, dalam masa 8 minit awak semua berjaya siapkan. Okey, bagus. Semua letak dulu soldering iron awak dekat tempat pemegang dia. Okey, jangan sentuh. Okey, semua pandang ke hadapan dulu. Boleh? Okey. Sekarang saya nak tanya, ada tak apa-apa persoalan sepanjang awak buat kerja-kerja pematrian tadi? Ada tak apa-apa persoalan yang awak nak tanya sebelum saya akhir kelas kita hari ini? Tak ada? Semua jelas Okey, jadi saya nak tanya, saya nak panggil satu kumpulan untuk bagi tahu saya apa dia langkah keselamatan semasa buat kerja pematrian. Okey, kita ada 4 langkah, betul? Jadi kumpulan berapa nak cuba? Kumpulan 3, betul. Okey, kumpulan 3, cuba bagi tahu saya apa langkah keselamatan semasa melakukan kerja pematrian yang pertama. Okey, betul. Pastikan tempat yang selesa dan lapang. Okey, kita tak boleh buat dekat crowded area. Okey, dekat dekat kawasan-kawasan yang sesak. Okey, sebab takut kita ganggu kita punya tumpuan ataupun fokus. Okey, boleh mendatangkan kecederaan ataupun kemalangan. Okey, yang kedua. Okey, betul. Letakkan jangan sentuh hujung besi. Jangan sentuh hujung besi soldering iron sebab berbahaya, panas. Okey, kalau kita sentuh boleh merecuh kulit. Okey, dan yang ketiga apa dia? Betul. Letakkan soldering iron pada tempat pemegang dia. Okey, jangan letak atas meja ataupun dekat mana-mana. Okey, selain daripada pemegang dia sebab boleh mendatangkan kebakaran ataupun kecederaan. Okey. Dan yang terakhir sekali apa? Betul. Yang terakhir sekali adalah elakkan hidu bau asap. Okey, sebab asap tu mengandungi plumbum yang berbahaya. Okey, yang boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Okey, bagus, kumpulan 3. Dan yang terakhir sekali saya nak tanya, kumpulan berapa yang boleh tunjukkan hasil kerja awak? Kumpulan 1, awak nak? Okey, bagus, kumpulan 1 boleh tunjukkan hasil kerja awak. Okey. Okey, ini hasil kerja pematrian kumpulan 1 tadi. Nampak? Dia buat kemas. Bagus. Okey, kalau kita tengok dekat belakang ni pun dia punya soldering pun cantik, timahnya. Okey, bagus. Ini menunjukkan awak faham apa yang saya ajar. Okey. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya akan edarkan lembaran kerja job sheet yang saya dah print untuk setiap kumpulan. Okey, saya akan edarkan untuk setiap kumpulan. Ini ya, job sheet. Saya akan edarkan setiap kumpulan. Jadi saya minta nanti ketua kumpulan siapa? Haznel. Okey, Haznel nanti tolong collect awak punya kumpulan. Okey, semua kumpulan, 3 kumpulan awak collect job sheet mereka dan hantar ke meja saya sebelum hari Isnin minggu depan. Boleh Haznel? Okey, bagus. Okey, ambil setiap kumpulan. Okey. Okey, bagus. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya akhiri kelas kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.